Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Farhana binti Mat Akhir dengan bernombor metrik 25DDT20F1019. Saya daripada kelas DDT 2A, berumur 19 tahun dan saya berasal daripada Pendang, Kedah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fatina Nadira binti Abdul Rahman. Nombor metrik 25DDT20F1003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Nabila binti Roslan. Saya dari kelas DDT 2A. Saya tinggal di Pasir Gudang, Johor dan berumur 19 tahun. Nombor metrik saya 25DDT20F1002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zawir binti Muhammad Rafauzi. Nombor metrik 25DDT20F1015. Hai, nama saya Nur Izzatul Arisha. Saya dari kelas DDT 2A. Apa itu dadah? Dadah ialah sebarang bahan kimia yang digunakan pada tubuh manusia atau haiwan untuk mensiasat, merawat atau mencegah penyakit. Dadah akan mengakibatkan ketagihan, kemerosotan kesihatan atau keruntuhan akhlak pengguna apabila dimakan atau diminum atau dimasukkan ke dalam badan dengan tidak mengikut peraturan. Seterusnya, jenis-jenis dadah. 1. Halusinogen yang berupaya untuk mengubah persepsi. Contohnya cannabis dan LSD. 2. Hipnotis dan sedatif. Contohnya barbiturate, Valium dan ubat tidur. 3. Analgesik dan narkotiks. Contohnya heroin, morfin dan kodin. Yang terakhir, stimulan. Contohnya amphetamines. Faktor-faktor penyalahgunaan dadah. Yang pertama, perasaan ingin mencuba. Ramai remaja saat ini terlalu mengikut nafsu untuk mengikuti ataupun mencuba perkara baru sehinggakan mereka tidak mengambil peduli atau kisah sama ada perkara tersebut halal ataupun haram. Yang kedua, tekanan daripada masalah yang dihadapi. Zaman kini ramai remaja yang mempunyai masalah besar maupun kecil sehinggakan mereka mengalami tekanan dan sebab ini juga mereka menggunakan jalan untuk dadah sebagai ubat penenang dan menghilangkan stres. Yang ketiga, dipengaruhi oleh rakan sebaya. Rakan sebaya adalah salah satu faktor dalam penyalahgunaan dadah kerana atas ajakan dan pujukan rakan sebaya dalam mencuba sesuatu perkara baru. Remaja kini terlalu mengikuti apa yang rakan lakukan, walaupun itu akan memudaratkan dirinya sendiri. Kadang-kadang sebagai taruhan jika berani mencubanya atau tidak. Yang keempat, kurang didikan agama. Zaman teknologi canggih ini semakin ramai yang kurang didikan agama sehingga tidak mampu membandingkan yang mana halal dan yang mana haram. Hukum agama kini semakin tidak dipedulikan dan ambil kisah tentangnya. Yang kelima ialah ibu bapa yang lalai melaksanakan tanggungjawab mereka. Faktor utama ialah didikan ibu bapa sendiri. Kebanyakan yang terlibat dalam penagihan dadah ini dari keluarga yang bermasalah atau ibu bapa yang tidak ambil peduli tentang anak mereka sendiri. Ibu bapa membawa tanggungjawab yang besar dalam mendidik dan memantau anak-anak mereka. Sebab-sebab pengambilan dadah. Yang pertama, keseronokan. Pengambilan dan penagihan dadah ini akan menyebabkan kepuasan dan keseronokan bagi mereka yang bertarung atau menghilangkan stres semasa mengambilnya. Yang kedua, perasaan ingin tahu. Seperti yang dijelaskan tadi, perasaan ingin tahu atau ingin mencuba sesuatu yang baru sehingga lambat laun akan menyebabkan ketagihan yang teruk dan memudaratkan kesihatan diri. Yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Juga seperti yang diperjelaskan tadi, pengaruh rakan sebaya yang menyebabkan ramai yang mengikut ajakan rakan-rakan dalam mencuba dadah sehingga mengalami ketagihan. Yang keempat, meningkatkan keseronokan seksual. Hal ini kerana apabila mengambil dadah,
kita akan dapat berfikir secara normal, juga akan hilang kawalan sehingga kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Oleh itu, ramai anak-anak remaja yang menggunakan dadah untuk kepuasan seksual. Yang kelima, rawatan perubatan. Sesetengah pihak menjadikan perubatan sebagai asbab untuk mengambil dadah. Apabila terlampau overdose, kita akan mengalami ketagihan seperti semua yang sedia maklum, ubat yang kita makan selama ini mempunyai tapi dalam dos yang rendah dan faktor perubatan. Tetapi ramai yang menyalahgunakannya. Yang keenam, secara tidak sengaja, kadang-kadang disebabkan oleh hanya ingin mengambil ubat tetapi terlebih dos tanpa tahu apa penyebabnya. Dos yang berlebihan membuatkan seseorang ketagihan dan akan mengambilnya berulang kali akibat ketidaksengajaan tersebut. Yang ketujuh, mengatasi tekanan jiwa. Hal ini sangat ramai mengalaminya di antara sebab-sebab lain kerana ramai yang mengalami tekanan jiwa atau murung disebabkan pelbagai faktor masalah. Akan tetapi digunakan dadah sebagai jalan penyelesaiannya kerana bagi mereka itu satu kepuasan untuk gembira tetapi dalam keadaan berhayal di luar kawalan. Arisha, saya akan bagi tahu kesan-kesan penyalahgunaan dadah terhadap individu. Pertama ialah tidak dapat tidur lena. Ialah mungkin ada perasaan gelisah ke, resah ke. Yang kedua ialah panik. Mudah panik. Cakap lebih-lebih tak tahu sebab tak pernah hisap dadah. Yang ketiga, menjadi semakin agresif dan ganas. Mungkin sebab tak dapat dadah ke, sebab tu jadi macam agresif ke. Lepas tu yang keempat, semakin kurus, lemah tenaga dan nampak macam dalam hayalan. Tak tahu hayalan apa, tapi dalam hayalan sebab isap dadah. So, jangan isap dadah sebab nanti tak boleh nak buat keputusan dengan tepat. Kemudian, kesan-kesan penyalahgunaan dadah terhadap keluarga. Yang pertama ialah menjatuhkan maruah dan imej keluarga sendiri. Siapa yang isap dadah tu, keluarga dia punya imej dengan maruah tercalar lah. Yang kedua, membebankan anggota keluarga. Membebankan macam ni lah. Kenapa kau isap dadah? Kau ni membebankan je lah. Macam gitu. Yang ketiga, rumah tangga menjadi porak-peranda. Macam cerita porak-peranda macam kasut bilau lah rumah tangga dia. Yang keempat ialah menghancurkan harapan ibu bapa. Mungkin ibu bapa dia mengharapkan dia jadi orang yang baik. Yelah, semua ibu bapa mengharapkan anak menjadi orang yang baik, tapi last lah anak dia isap dadah. So, menghancurkan harapan ibu bapa lah. Macam tu. Terakhir ialah penceraian dan perpisahan antara keluarga. Contoh dia macam mungkin suami dia isap dadah, and then isteri dia nak bercerai lah. Siapa je nak dengan orang isap dadah. So, macam tu lah terjadinya perpisahan dan perceraian. Seterusnya, kesan-kesan dadah terhadap masyarakat. Apa agaknya ya? Jom kita tengok. 1. Kejadian jenayah. 2. Menimbulkan persengketaan dan perselisihan faham antara satu sama lain. 3. Melemahkan perpaduan, pembangunan dan kemajuan masyarakat. 4. Menimbulkan kecurigaan ibu bapa terhadap anak-anak. 5. Melibatkan perselisihan faham terhadap kaum. 6. Menjejaskan kesopanan dan kesusilaan. Seterusnya, kesan pengambilan dadah kepada tabiat dan kelakuan diri penagih. 1. Pandai menipu. 2. Mencuri untuk membeli dadah. Mengasingkan diri dan tidak bergaul dengan orang lain. Mempengaruhi sahabat handai untuk menjadi penagih dadah. Kesan pengambilan dadah melalui suntikan.
Yang pertama kita ada meningitis. Okey, apa itu meningitis? Meningitis ni ialah radang otak. Ianya disebabkan oleh kuman, bakteria ataupun virus yang telah memasuki bahagian tisu dalaman otak dan sekaligus boleh menyebabkan keradangan otak. Hal ini juga boleh mengakibatkan kematian. Yang kedua pula kita ada tetanus. Tetanus ni kita tahu ialah kancing gigi. Ianya disebabkan oleh bakteria Clostridium tetani. Terjadinya kancing gigi ini disebabkan oleh bakteria tersebut telah masuk ke dalam badan melalui luka-luka terbuka dan kotor yang tidak dicuci dengan bersih ataupun seperti bisul, penyakit kulit yang lain, dan dari situ bakteria tu boleh masuk. Okey, yang ketiga ialah endokarditis. Endokarditis ialah endokardium, iaitu lapisan bahagian dalaman jantung. Ianya disebabkan oleh bakteria tersebut telah masuk ke dalam saliran darah dan kemudiannya menginfeksi bahagian dalaman jantung yang rosak dan sekaligus boleh menyebabkan jantung tersebut tidak dapat mengepam dengan betul ataupun seseorang itu boleh terkena serangan jantung ataupun heart attack. Okey, yang keempat ni hampir kesemua penagih dadah menghidapi penyakit ini, iaitu AIDS ataupun HIV. Ialah Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus yang menggunakan sistem imunisasi dalam badan seseorang. Terjadinya AIDS ataupun HIV ini disebabkan oleh seseorang penagih itu berkongsi jarum suntikan sesama penagih dan boleh terjadinya HIV. Okey, yang kelima pula. Yang kelima ni ialah hepatitis B, C dan D. Hepatitis B, C dan D ni ianya lebih kepada hati, iaitu keradangan hati. Oleh kerana hati adalah organ yang penting untuk memproses nutrien, menyaring darah dan melawan jangkitan, fungsinya dapat terjejas setelah keradangan atau kerosakan hati berlaku. Okey, seterusnya ialah kesan pengambilan dadah melalui mulut. Okey, yang pertama kita ada kerosakan paru-paru dan hati. Okey, sekiranya berlakunya kerosakan paru-paru, ianya boleh menyebabkan gangguan pernafasan dan menjurus kepada kematian. Okey, kalau kerosakan hati pula, apabila berlakunya kerosakan hati, ianya tidak berupaya untuk menyingkirkan sisa toksik dari badan kita. Jadi, kita boleh kena sakit. Yang kedua pula ialah kerosakan sistem penghadaman seperti luka pada usus, cirit-birit, sembelit ataupun muntah-muntah. Dan yang terakhir pula ialah kerosakan buah pinggang. Ianya apabila berlakunya kerosakan buah pinggang ini, ia tidak dapat untuk membuang semua sisa toksik yang ada di dalam badan kita. Mari kita huraikan bagaimana cara-cara untuk mengatasi penyalahgunaan dadah. Yang pertama, ibu bapa harus menerangkan secara terperinci bahaya penyalahgunaan ubat-ubatan, kepentingan dan cara pengambilan yang betul. Selain itu, media massa juga harus memperbanyakkan penyiaran berita-berita dan cerita-cerita yang lebih membawa keinsafan dan iktibar kepada masyarakat mengenai kesan-kesan dadah terhadap kehidupan seharian. Kerajaan melalui badan-badan dan sektor-sektor tertentu harus bijak membanteras gejala dadah dengan mengadakan program yang dapat menarik minat para belia untuk mengisi masa terluang bagi mengelakkan mereka terjebak dengan masalah dadah. Misalnya, program rakan muda yang diselenggarakan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Pelajar pusat seorang wanita ditikam berdasarkan rakaman kamera lewat kejadian CCTV oleh irannya di flat kawasan termasuk Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda semua bersama saya, Farhana Mat Ahir, dalam berita TV3. Topik utama pada malam ini adalah merupakan penagihan dadah yang semakin berleluasa di kalangan masyarakat sekarang.
Dengan itu, marilah kita bersama-sama membanteras golongan penagihan ini. Mari kita bersama-sama rakan penyampai untuk melaporkan mengenai isu ini. Adakah anda tahu apakah kesan-kesan penyalahgunaan dadah dan akibatnya? Marilah kita mencari jawapannya dengan meminta pendapat orang awam. Maafkan saya, Cik. Adakah Cik tahu apa-apa berkaitan dengan dadah? Ya, mestilah saya tahu. Dadah ini amat membahayakan kesihatan dan juga nyawa. Semua orang tahu tu. Ramai golongan muda telah terpengaruh dengan dadah pada masa kini. Lalu, adakah Cik tahu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan dadah? Dan malah mengapakah mereka mengambilnya? Faktor-faktornya ialah mungkin disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Salah memilih rakan juga akan menyebabkan diri kita terjebak dengan masalah seperti ini. Baiklah, terima kasih Cik atas kerjasama yang diberikan. Tamat sudah sesi temu bual kita bersama dengan orang awam. Marilah kita menyaksikan kejadian yang berlaku ini. Ni soalan apa ni? Kenapa susah soalan ni? Ish, susah lah soalan ni. Kenapa Kau okey tak? Kau kenapa? Stres tu belajar. Kau ikut aku pergi satu tempat tak? Kenapa kau tak stres? Mana? Kau ikut je. Mana? Kau ikut lah. Aku tahu lah. So je lambat. Nama kau tahu apa? Nama juga lah. Jom. Lambat dia ni. Hai geng, bawa kawan baru ke? Nak join? Sini. Confirm hype. Sini. Geng. Oi, sini. Yang kau ni. Hello. Ya mak. Balik. Oh, okey. Nanti balik. Sekejap Gana? Oh, batin. Aku nak balik lah. Mak aku panggil. Alright. Bye. Mantap lah. Tahu tak kena. Ni kenalkan member baru aku. Hai. Ya, by the way aku ada bawa barang baru. Lupa nak tunjuk kat aku. Mantap tak? Sini Ami. Aku ajar kau. Ya, dah. Boleh buat orang yang stres tau. Kau bawa sini. Lepas tu pergi. Okay, banyak. Tidur. Jangan mati. Tidur lah. Okay tak? Sedap kan? A few moments later. Manalah budak ni tak boleh balik. Kau sini? Kau baru nak balik? Pergi mana tadi? Kan dah cakap dah telefon mak yang saya nak pergi library. Pandailah kau. Dah pukul berapa? Kau buat apa kat library? Macam-macam lah kau ni. Mak. Apa? Apa lagi? Nak duit sikit boleh tak mak? Duit. Apa benda lah? Boleh lah mak. Pergi sekarang. Lambat lah. Ayam goreng McD. There's nothing like it. Pa-da-pa-pa. Sama-sama pun depan-depan. Ni lah, ni kan order nak order sendiri nak apa ni. Tak payah order. Aku boleh merayu je.
banyak hukuman gantung dan penjara yang telah dijalankan bagi kesalahan pengambilan dadah. Adakah perkara ini wajar dilakukan? Saksikan. Ish, banyak kerja. Tapi mana gaji ni, bos? Kenapa tak naik lagi? Dah tak cukup nak suruh ke? Abang okey? Nak ni kopi. Abang okey lagi dah. Terima kasih. Okey, saya keluar dulu. 2 days later. Serabutnya kepala aku. Apa semua ni? Kali kenapa? Aku semacam ni. Ni lah, bos tu lah. Aku buat banyak kerja tapi gaji aku tak naik-naik dia bulan lepas, kau tahu tak? Pening serabut kau tahu. Dah lah aku bayar komunal ke tangga, sewa rumah, bil semua. Serabut dah kepala aku. Apa susah? Ni kau try barang ni. Barang apa yang kau bawa ni? Kau try je dulu. Kau boleh hilangkan stress kau ke? Benda ni? Kau jangan ajar aku kat dia. Ni ubat je lah. Try je dulu. Kau percaya? 6 hours later. Benda budak ni bagi aku ni. Kau kesan ke elok kasi aku? Boleh cuba belum tahu kan? Macam ni ke? 1 hour later. Ya Allah, abang. Abang kenapa ni? Jangan kasi aku lah. Abang jangan macam ni. Keluar. Abang. Berapa? Three weeks later. Ish, ni notis apa pula ni aku dapat ni? Macam mana benda pula ni? Stresnya aku. Oh, aku kata aku buat benda tu. Aku mesti call dia ni. Hello? Ada apa kau? Aku nak barang tu boleh tak? Oh, of course lah boleh. Tapi kali ni kena bayar lah. Boleh? Okey. Aku tak kira lah kena bayar ke tak. Okey bro. Jumpa tempat biasa. Okey, jumpa tak biasa. Okey. Abang nak salam? Sebab aku lupa. Aku nak duit. Saya tak ada. Duit? Aku nak duit. Aku tak pukul kau. Kau nak pasang duit? Terima kasih. The next day. Hei, barang mana? Hello? Kau ni tak habis duit je. Nah, pasal barang aku. Betul-betul boleh buat aku hide sekarang ni? Boleh. Serius? Serius? Mantap. Kami boleh tak anda ditahan. Ditahan. Dengan ini, saya selaku hakim menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara atau denda sebanyak RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Dadah boleh menyebabkan masa depan kita binasa. Dadah boleh merosakkan diri dan kesihatan kita, malah berlakunya ketagihan dadah. Dadah itu merugikan kita, merugikan masa, ruang dan tenaga kita. Dadah boleh menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi. Jadi kesimpulannya ialah dadah itu boleh menyebabkan pergolakan dalam rumah tangga, malah perceraian. Jadi marilah kita sama-sama Jauhi dadah untuk menjamin Masa depan yang cerah. Dadah durjana, kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Kini kami teguh, kini kami kuat, dadah kami rempuh, hancur dadah jaya rakyat. Kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita perangi dadah. Mulia bangsa tanpamu.
semua